Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar semua adik-adik? Bertemu lagi bersama Muadib dalam sesi PDPR pada kali ini. Muadib doakan agar semua adik-adik ni berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa bersemangat untuk mengikuti sesi PDPR bersama semua guru-guru dan juga bersama Muadib. Namun sebelum itu, Muadib mengharapkan agar adik-adik semua tekan butang subscribe. Dan jangan lupa untuk adik-adik tekan butang loceng agar tidak terlepas daripada sesi PDPR bersama Muadib. Dan paling penting, sharekan lagi kepada rakan-rakan agar semua dapat manfaat daripada video Muadib ni dan semua kita mendapat pahala. Alhamdulillah. Benda yang mudah kan? Jom sama-sama kita rebut pahala ini. Jadi insya-Allah hari ini kita akan belajar tentang bidang sirah, iaitu tajuknya perkembangan Islam selepas pembukaan kota Mekah. Mesti kita tertanya-tanya, pasal sebelum ni kita belajar tentang pembukaan kota Mekah dan apa pula yang berlaku selepas pembukaan kota Mekah dan apa yang terjadi dengan agama Islam. Dalam gambar ni, adik ni pun tanya, ini nama dia Mamat. Mamat pun tanya kepada ustaz, Ustaz, bagaimanakah Islam boleh tersebar ke seluruh dunia? Kalau adik-adik mau tahu, jom kita tengok strategi kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW. Jom. Buka muka surat sebelah. Strategi Nabi Muhammad SAW berdakwah dan kesannya. Tengok si Mamat ni, dia bercakap, kawan-kawan, Nabi Muhammad SAW sangat bijak mengatur strategi berdakwah. Apa strategi Nabi ni? Kita tengok sama-sama. Strategi pertama, mengukuhkan negara Islam. Apa yang Nabi buat? Nabi membentuk masyarakat mengikut acuan Islam, iaitu Nabi melaksanakan ataupun Nabi menghapuskan amalan jahiliah seperti penyembahan berhala dan hidup mementingkan kabilah serta keturunan. Apalagi Nabi buat? Nabi melengkapkan kaum muslimin dengan ilmu agama dan Nabi menekankan amalan tidak mensyirikkan Allah, taat kepada Nabi, mengukuhkan persaudaraan Islam dan menjauhi larangan seperti membunuh dan berzina. Hebat kan Nabi kan? Nabi bentuk masyarakat ketika itu mengikut acuan Islam yang sempurna. Dan apa lagi yang Nabi buat? Nabi memperkasakan ekonomi umat Islam. Nabi mengutuskan pemungut zakat dan jizyah. Jizyah ni apa? Jizyah ni cukai. Cukai yang dikenakan kepada orang yang bukan Islam yang menetap di negara Islam. Itu kafir zimmi. Kepada kabilah-kabilah dan negeri-negeri yang dikuasai Islam. Itu strategi Nabi yang pertama, iaitu mengukuhkan negara Islam. Mengukuhkan negara Islam dengan membentuk masyarakat mengikut acuan Islam dan memperkasakan ekonomi umat Islam. Strategi Nabi yang kedua, menekankan tanggungjawab berdakwah. Peranan menyampaikan kebenaran Islam dipikul oleh setiap Muslim, sama ada lelaki atau perempuan. Semua orang buat usaha dakwah, lelaki atau perempuan, semua buat usaha dakwah. Dan saling berganding bahu mempertahankan kesucian Islam daripada ancaman musuh. Ini strategi Nabi yang kedua, iaitu menekankan tanggungjawab berdakwah. Apa lagi? Adakah lagi strategi yang ketiga? Ada. Jom kita tengok strategi Nabi yang ketiga. Yang ni pula si Nurul. Si Nurul ni dia bercakap, Nabi sangat teliti dalam membuat perancangan. Kemudian baginda serta para sahabat bersungguh-sungguh melaksanakannya. Maksudnya di sini, Nabi bukan hanya rancang dan tidak buat, tapi Nabi rancang dengan teliti dan buat secara bersungguh-sungguh bersama para sahabat. Dan strategi Nabi yang ketiga, iaitu yang terakhir kita belajar pada hari ini, iaitu menjalinkan hubungan luar. Apa yang Nabi buat guys? Guys pula adik-adik, menghantar utusan dan gubernur. Para utusan Nabi dihantar kepada kabilah-kabilah Arab dan ditugaskan berdakwah serta menyuruh mereka agar memeluk Islam.
Tapi ingat, seruan Nabi, ajakan Nabi ini bukan bersifat kekerasan. Kita berdakwah dengan lembut, kita berdakwah dengan hikmah. Akhirnya mereka memeluk Islam. Para gubernur dilantik untuk dihantar ke negeri-negeri yang dikuasai Islam dan ditugaskan untuk berdakwah serta mengajar tentang ajaran Islam. Apa isi tersirat di sini adik-adik? Isi tersiratnya, gubernur yang diutuskan oleh Nabi itu mestilah sudah mempunyai ilmu agama yang hebat. Pasal dia tugasnya berdakwah ni, mengajar tentang ajaran Islam, jadi mestilah dia mempunyai ilmu yang hebat. Jadi Nabi susun strategi ini dengan baik, dengan cemerlang. Dan yang seterusnya, menerima kedatangan delegasi kabilah Arab. Apa ni delegasi? Delegasi ni kita senang cerita rombongan lah. Rombongan kepimpinan, rombongan pemimpin daripada kabilah-kabilah Arab yang lain. Baginda menerima kunjungan mereka yang berhasrat untuk memeluk Islam. Nabi terima, walaupun Nabi sebelum ini kita sudah tahu Nabi pernah dicaci, Nabi pernah dipukul, Nabi pernah dimaki, Nabi pernah dihina. Tetapi Nabi tetap menerima kunjungan mereka yang berhasrat untuk memeluk Islam. Nampak tak Nabi ni betapa hebatnya kepribadian Nabi? Nabi tetap menerima dengan hati yang terbuka dan sentiasa memaafkan umatnya. Hebat tak hebat? Hebat. Okey. Seterusnya, kesan daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kesannya? Maka terbentuklah masyarakat Islam yang teguh akidahnya, hidup bersatu padu, aman dan damai. Kita besarkan sedikit, aman dan damai. Maka orang punya iman pun semakin hebat, teguh, hanya beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan bersatu padu. Kalau sebelum ni kita sudah belajar, sebelum Nabi datang ke Madinah, ada dua puak saling bergaduh, saling berhantam, saling bercakaran. Mereka ialah puak Aus dan juga Khazraj. Alhamdulillah, dengan strategi Nabi, maka semua orang bersatu padu. Okay, yang kedua, negara Islam semakin kukuh kerana setiap Muslim sanggup berkorban tenaga dan harta demi mempertahankan kesucian Islam dan negara. Bila iman sudah di hati, sudah dibentuk, maka kecintaan terhadap agama makin tinggi dan sanggup berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Itulah bukti sebenar kecintaan pada agama. Bukti kecintaan kepada agama. Kalau kita tengok kan macam sekarang ni di Palestin, orang sanggup berkorban, sanggup berperang dengan orang Zionis laknatullah untuk mempertahankan kesucian Masjidil Aqsa, iaitu masjid ketiga suci di sisi Islam. Mereka sanggup begitu. Kita di sini, kita buat? Kita korbankan harta kita, kita sedekah untuk orang, semoga mereka sentiasa berada dalam landasan untuk mempertahankan Masjidil Aqsa, dan kita pun turut sama membantu mereka. Okey. Yang ketiga, apa kesannya? Ramai yang memeluk Islam kerana setiap orang berperanan menyebarkan Islam dan pengaruh Islam semakin meluas di semenanjung Arab. Itulah yang berlaku adik-adik. Strategi Nabi, 3 strategi Nabi ini akhirnya membuahkan hasil. Apa yang pertama tadi? Yang pertama, strategi Nabi itu mengukuhkan negara Islam. Dan yang kedua, strategi Nabi menekankan tanggungjawab berdakwah. Dan yang ketiga, strategi Nabi ialah menjalankan hubungan luar. Tapi adik-adik sekalian, biasalah, dalam kita berjuang ini pastinya ada apa? Pastinya ada rintangan dan cabaran. Jadi insya-Allah, untuk mengetahui cabaran dakwah Nabi ini, kita akan berjumpa pada sesi PDPR yang seterusnya. Jadi untuk itu,
Sama-sama kita pelajari benda ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada adik-adik untuk memahami tajuk belajar kita pada hari ini dan menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita akhiri, jom kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.